نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan juga limpah rahmatnya pada malam yang baik ini dapat kita bersama-sama bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Yang keduanya, saya ingin mengajak diri saya dan juga sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian untuk kita bersama-sama menanam azam yang baru dalam diri dan jiwa kita ini bersempena dengan datangnya bulan mulia, iaitu bulan Muharram bagi tahun Hijriah yang baru 1440 Hijriah, 1442 Hijriah. Untuk kita bersama-sama azam dengan azam yang baru daripada sebelum ini. Mungkin amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang, maka kita ambil kesempatan dengan bulan yang mulia dan juga tahun yang baru ini untuk kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Takwa yang dimaksudkan itu ialah apabila seseorang itu mentaati segala titah perintah Allah. Yang dimaksudkan bagaimana yang kita katakan seseorang itu dia mentaati segala titah perintah Allah adalah apabila seseorang itu mengerjakan segala suruhan Allah, yakni mengerjakan benda-benda yang fardu, yang wajib dilaksanakan oleh seseorang muslim, dan juga ditambah dengan amalan-amalan sunat yang lain. Mungkin selama hari ini pada tahun yang sebelum ini kita mungkin kekurangan dalam mengerjakan amal ibadah yang sunat wajib. InsyaAllah kita laksanakan. Kita puasanya, kita semayang 5 waktu, kita puasanya, kita berzakatnya, kita pergi hajinya. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan segala perkara yang wajib itu. Tetapi mungkin kita kurang dalam melaksanakan amalan tambahan, iaitu amalan sunat kita. Maka dengan azam tahun baru ini kita cuba tekad dalam diri kita untuk menambah lagi amal ibadat sunat kita. Itu saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan. Macam kita sebelum ni mungkin tiap hari menteka darah, maka dengan ambil kesempatan azam baru tahun ini, kita tekad setiap hari Isnin dan juga hari Khamis kita puasa sunat. Tak dapat Isnin Khamis, puasalah hari Isnin saja. Tak dapat puasa Isnin saja, puasa Khamis saja. Ataupun kita puasa 3 hari dalam sebulan, iaitu pada 13, 14, 15 dalam setiap bulan. Itu bukan bulan dia, bisa kira bulan Masihi, ambil dalam kiraan bulan Hijriah. Ataupun apa-apa saja, dalam sebulan sekali pun puasa, jadilah. Banyakkan pula dengan amalan sunat. Seperti contohnya kita memperbanyakkan amalan sunat solat rawatib. Kita semayang rawatib di setiap lepas semayang. Semayang fardu kita sertakan dengan semayang rawatib. Itu antaranya. Kita memperbanyakkan juga bacaan Quran kita. Mungkin selama hari ini kita jarang buka Quran, maka lepas ini kita berazam untuk baca Quran sehari sekurang-kurangnya 1 muka surat. Satu muka surat banyak tu. Awak ni baca slow-slow. Kalau slow-slow 1 muka surat jadi sejam. Tak boleh. Jadi kalau rasa tak boleh nak baca 1 muka surat, kurangkan sikit, bacalah setengah muka surat. Setengah muka surat pun banyak juga Ustaz. Pasal kalau 1 muka surat udah baca sejam, kalau setengah muka surat dia kurang sikit jadi setengah jam. Lama tu Ustaz. Tak boleh juga kita bacalah 1 ayat 1 hari pun jadilah.
Saya teringat dulu masa kami di Mesir, ketika saya join kelas tasmik di Mesir dulu. Saya dulu diajar di Malaysia ni, kalau kita nak hantar tasmik, kalau biasanya pelajar Malaysia ni kebiasaannya tahfiz di Malaysia ni, biasanya sekolah itu akan menetapkan, institusi tahfiz ni akan menetapkan setiap penuntut yang nak menghantar dia punya hafalan Quran kena sekurang-kurangnya sehari setengah muka. Itu paling kurang, paling busuk lah tu. Normalnya kena satu muka surat. Itu kebiasaan. Tapi kalau dah teruk sangat tak boleh setengah muka. Itulah paling teruk sekali. Kira dah paling rendah lah tu, setengah muka. Tapi masa kami di Mesir, saya dapat satu cara yang baru. Bukan cara yang baru, maknanya orang Arab ni, syekh kami di sana, dia kalau tak dapat setengah muka pun boleh hantar korang daripada itu. Ada di antara kami yang mungkin dia susah sikit nak hafal. Sebab apa? Yalah, menghafal ni kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Jadi ada di antara sahabat kami yang hantarnya sehari 3 ayat saja. Bayangkan tuan-tuan, 3 ayat. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Khalas katanya. Syekh kata khalas. Maknanya itu je dia hantar. Saya tengok syekh kami bila dia hantar sikit pun ada yang hantar satu ayat pada. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Sadaqallahul azim. Syekh kata khalas. Dia kata enta kaslan, kamu ni malas betul. Satu ayat je hantar. Itu malas sangat. Satu ayat je baca. Ini tak, dibaca 3 ayat pun syekh kata okey. Kami juga tanya, kenapa okey? Saya ceritalah, saya di Malaysia lalu tok guru kami marah. Kalau kami hantar sikit macam tu, nak hantar kena kurang-kurang hifzu, orang kata apa, nisfu surah. Maknanya kena hantar separuh daripada muka surat. Nisfu safhah, kena hantar separuh daripada muka surat. Jadi Syekh kata, tak apa kalau hantar 3 ayat pun, yang pentingnya ada baca daripada tak ada baca. Orang hari ni dia anggap macam nak baca mesti kena banyak. Bukanlah salah nak anggap bacaan tu lagi banyak lagi bagus. Tapi malang sekali kalau orang yang langsung tak baca. At least bacalah sikit. Walaupun benda yang kita baca tu dah tiap-tiap hari kita baca. Contohlah tuan-tuan ya, ada setengah orang yang dia nak baca surah-surah yang lain ni dia sukar. Mungkinlah sebab tajwidnya apa semua kena jaga. Jadi dia hanya boleh baca surah yang dia hafal saja. Bila kita tanya dia apa surah yang kamu hafal? Saya hafal surah Al-Ikhlas ustaz. Mana Al-Ikhlas daripada Qul Huwallahu Ahad sampailah walam yakul lahu kufuwan ahad, ada 4 ayat. Dia baca ayat tu tiap-tiap hari. Sebelum tidurnya, lepas semayangnya, itulah dia ulang. Dalam semayang pun setiap rakaat baca lepas Fatihah Qul Huwallah. Pasal surah lain dia tak hafal. Keluarlah je dia baca. Itu pun kita kata bagus juga. Ada juga baca. Jadi itulah salah satu cara untuk kita tingkatkan amalan-amalan sunat kita. Sebab bacaan Quran ini merupakan sunat. Walaupun dia sunat, tak mesti kita kena tinggal. Kita kena cuba memperdekatkan diri kita pada Quran ini. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam tajwid ini, iaitu tentang satu tajuk yang lebih kurang besar juga ialah, iaitu tajuk tentang Rossam Osmani. Selama saya kira daripada awal, bukan awal juga, daripada 2018 saya duduk mengajar di sini, berkongsi ilmu bersama dengan tuan-tuan daripada 2018. Hari ini dah masuk bulan 8 2020. Saya kira dah 2 tahun dah saya mengajar sini. Jadi banyak kali saya sebut dengan tuan-tuan dengan istilah Rossam Osmani. Saya sebut Rossam Osmani, Rossam Osmani, Rossam Osmani. Saya rasa istilah itu banyak kali tuan-tuan dengar dari yang keluar daripada mulut saya. Saya sebut Rossam Osmani, Rossam Osmani. Jadi mungkin sebahagian daripada kita yang nak tahu Rossam Osmani itu apa.
Mungkin setengah orang dia main agak-agak je lah. Bila dengar saya sebut Rosam Osmani tu, dia tak faham pun Rosam Osmani tu apa. Cuma dia agak-agak lah, Osmani itu maknanya Osman lah kot. Tapi tak tahu Osman yang mana. Dia tak kenal. Jadi hari ini tajuk kita ialah berkaitan dengan Rosam Osmani. Apa yang disebutkan sebagai Rosam Osmani itu? Baiklah. Tajuk kita pada hari ini adalah berfokus pada muka surat 97. Dalam kitab kita Tajwid Al-Quran Kadir Leong ini, muka surat 97, mana ada kitab boleh tengok. Rosam Osmani itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan penulisan Quran. Yang dimasukkan dengan Rosam Osmani adalah yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran, yang kita kenali dengan istilah Rosam Osmani. Penulisannya adalah menurut kaedah-kaedah tertentu di mana ianya tidaklah sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan, disebabkan ia menggunakan 6 kaedah berikut. Jadi kalau setengah orang dia faham Rosam Osmani itu tulisan Arab itulah. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan Rosam Osmani bukanlah tulisan Arab tu semata-mata. Memang betul kita baca ayat suci Quran ini di dalam bahasa Arab, dan Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab, betul, dalam bahasa Arab. Mungkin ada antara tuan-tuan ini ada pandai bahasa Arab dalam majlis ini, pandai bahasa Arab. Kira pandai cakap Arab, kalau baca orang sebut Arab tu kira faham bahasa maknanya. Mungkin kita faham gitu. Orang bahasa Arab ni maknanya bahasa Arab lah Rosam Osmani itu. Sebenarnya tidak tertumpu kepada itu semata-mata. Memang betul Quran itu dalam bahasa Arab, tapi yang dimaksudkan dengan Rosam Osmani ini bahasa Arab yang mengaitkan 6 kaedah. Dia ada 6 kaedah dalam penulisan Rosam Osmani. Dia bukan tulisan Arab yang biasa ni. Sebab kalau kita ikut gaya tulisan Arab yang biasa, dia jauh sekali dengan kaedah Rosam Osmani. Sebab Rosam Osmani ni dia menulis bahasa Arab dengan kaedahnya yang tersendiri. Ada 6 kaedah yang disebutkan dalam kitab ini, dengan bagaimana yang digunakan, yang dimaksudkan dengan Rosam Osmani itu. Yang pertama ialah kaedah Al-Hadfu. Hadaf. Hadaf maknanya kaedah menggugurkan, meniadakan, orang kata apa, memadamkan. Tak ada. Asalnya benda tu ada dalam tulisan Arab, tapi dalam Rosam Osmani ni dia dibuang, tidak ditulis. Benda itu. Kemudian kaedah yang kedua ada az-ziyadah, iaitu menambahkan huruf. Sebelum ni kalau kita baca bahasa Arab, tak ada pun huruf ni, tapi dalam Rosam Osmani ada jumpa huruf ni ada pula pada perkataan tertentu. Kalau sebut bahasa Arab, perkataan ni tak ada huruf ini. Tapi dalam Quran Rosam Osmani kita jumpa perkataan yang kita sebut masa bahasa Arab, tiba-tiba kita tengok penulisan dalam Rosam Osmani ada penambahan huruf. Itu dalam kaedah Rosam Osmani. Yang ketiga ada kaedah menulis huruf Hamzah. Sebelum ni kita cerita pasal Hamzah wasal. Itu cerita pasal Hamzah. Walaupun tuan-tuan yang sebelum ini kita bincang tentang Hamzah wasal, tuan-tuan lihat apa yang kita tengok tentang bentuk rupa Hamzah wasal ialah alif yang di atasnya ada kepala sad. Kalau kita tengok di situ, mana datangnya Hamzah? Tak ada Hamzah pun. Ada alif je. Itulah kaedah menulis Hamzah. Mana kaedah menulis Hamzah dalam Rosam Osmani ini tidak sama dengan kaedah yang kita biasa tengok dalam bahasa Arab. Tak biasa. Dia tak sama. Dia ada lain sikit. Yang keempat ada badal. Badal iaitu kaedah menggantikan. Sebelum ni kita cerita tentang Hamzah wasal yang mana disertakan dengan hukum badal. Huruf itu terpaksa digantikan disebabkan sesuatu perkara. Kita sebut sebelum ni Hamzah yang ada dua. Satu Hamzah yang hidup, satu Hamzah yang mati. Bila dua ni bertemu, maka tidak dapat dilafazkan oleh orang Arab, maka orang Arab guna kaedah badal. Kaedah badal itu ditentukan dalam Rosam Osmani ini. Orang Arab gantikan dengan huruf yang disyaratkan. Maksudnya dia ada syarat dia tak boleh buat suka hati. Dan yang kelima, kaedah menulis perkataan berangkai dan juga berpisah. Ini kaedah menyambung huruf dan sebagainya. Khot pun ada kaedah dalam Rosam Osmani. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, kaedah mengenal dua jenis qiraat. Ini pun ada dalam kita bacaan kita ini. Ada bacaan dalam Rosam Osmani ini, iaitu contohlah kita baca Quran Rosam Osmani ini,
kita bacaan kita menggunakan qiraat riwayat Hafs an Asim. Tetapi dalam qiraat qiraat Hafs an Asim ini, ada pada ayat-ayat yang tertentu dia ada dua riwayat. Maknanya ada dua wajah bacaan. Sebagai contohnya, sebelum ni saya pernah cerita pada Suratul Baqarah ayat yang ke berapa saya tak pasti, juzuk yang kedua. Pada ayat itu ada kalimah yang di atas kalimah huruf sad ada huruf sin. Itu mengikut kaedah mengikut kaedah Hafs an Asim, boleh dibaca dengan dua riwayat. Satu dibaca dengan huruf sin, wa yabsutu. Yang kedua boleh dibaca dengan riwayat bunyi huruf sad, wa yabsutu. Itu ada dalam kaedah Rosam Osmani ini, iaitu menunjukkan gaya riwayat bacaan. Itulah 6 daripada cara Rosam Osmani ini yang dimasukkan dalam kaedah penulisannya. Penulisan Al-Quranul Karim yang ditulis dengan rosam qiyasi. Ini rosam yang lain lah. Kalau kita di Malaysia ini terkenal sekali dengan Rosam Osmani. Memang banyak sekali. Tuan-tuan lihat di kedai, di masjid, di buku-buku kita yang kita baca, kebanyakannya petikan daripada ayat Quran adalah petikan daripada tulisan Rosam Osmani. Kalau tuan-tuan pergi ke negara yang lain, macam saya tak pernah lah pergi ke negara lain, tu sekali je. Macam tuan-tuan mungkin pernah pergi negara banyak-banyak. Tuan-tuan pergi travel banyak negara. Jadi kalau tuan-tuan pergi travel banyak negara, mungkin tuan-tuan akan lihat gaya penulisan Quran tu berbeza sikit. Kerana mereka mungkin setengah negara dia tidak menggunakan gaya penulisan Rosam Osmani, tetapi dipakaikan riwayat penulisan Rosam Qiyasi. Ada dua tu, dia ada bunyi Rosam Osmani dan ada juga Rosam Qiyasi. Okey, ia bermakna penulisan menurut ukuran atau kelaziman di mana penulisannya selari dengan pengucapan. Ia juga dikenali dengan Rosam Imla'i. Ini istilah yang kita jumpalah dekat Malaysia ni. Kalau kita pergi di negara Arab, contohnya, mungkin kita akan jumpa Quran yang Rosam Osmani dan juga Quran Rosam Imla'i ni. Maknanya dia ditulis mengikut macam mana orang Arab sebut. Macam yang kita sebut ini, orang Arab sebut, ya memang orang Arab sebut, kita ikut orang Arab sebut, tapi ada juga kaedah yang mana tak sama dengan macam mana Arab sebut dalam Rosam Osmani ni. Tetapi Rosam Imla'i dia ditulis mengikut sama sebiji macam mana yang Arab sebut. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, tuan-tuan akan jumpa Quran-Quran Rosam yang begini. Macam saya kat Mesir dulu tuan-tuan, saya tengok syekh saya ni sebelum demo nak tasmik kema ni, mulutnya ngomak-ngamik. Kiranya dia datang pukul 8 ke Masjid Mahat Kema tu, dia masuk, dia sembahyang duha 2 rakaat, dia pun sandarlah dekat tiang sebab pesen orang sana. Syekh ni duduk kat tiang-tiang. Syekh duduk kat tiang, sambil duduk tiang ni biasalah nak tasmik pula budak Melayu kalau syekh datang pukul 8 baru pukul 8 nak ngapai. Dia tak macam budak Arab kalau datang dia terus baca aja. Mana syekh? Oh, dia datang terus baca. Kira dia datang tu dah ready dalam kepala nak hantar apa. Budak Melayu sebelum syekh datang sembang dulu, kongkang sembang. Dah syekh nampak syekh tu masuk dalam masjid baru nak ngapai. Jadi kurang-kuranglah hafal ni makan masa lah setengah jam ke 20 minit, setengah jam ke sejam ke masa nak ngapai tu, nak dapatkan hafalan tu. Jadi syekh nak sementara nak nunggu kema budak Melayu ni dapat hantar hafalan, dia kumat kamit mulutnya. Mulutnya. Kita ingatkan dia baca apa? Rupanya dia mengulang Quran. Tetapi ada kadang-kadang syekh ni walaupun dia mengulang Quran, dia mengingat. Kadang-kadang dia membuka juga mushaf dia. Dia ada mushaf kecil yang besar ini, letak dalam poket. Dia mengeluarkan, dia membuka. Oh, dia betul tak balik. Dia membaca balik. Ada sekali tu kami saja tengok dia punya rosam dia punya apa? Quran kecil tu. Bila kami buka dia punya Quran kecil tu, ya Allah, tak boleh baca semua, tak boleh sebut. Pasal apa? Kita dah biasa dengan Rosam Osmani. Kaedah yang digunakan oleh Rosam Osmani dalam kaedah Quran dia pun tak sama. Saya kata, ini baca apa ni? Dia kata, mushaf. Hadha mushaf. Dia kata, ini Quran ni. Katanya, aku baca Quran ni. Kita kata, dia pasal apa Quran ni lain pula? Dia kata, oh, ini Quran untuk orang Arab. Dia simpan balik. Hati saya, oh, ada pula Quran untuk orang Arab, ada pula Quran untuk bukan Arab. Tapi sebenarnya bila lepas itu bila kita dapat tahu rupanya Quran ini ada yang bukan Rosam Osmani. Maknanya dia pakai bukan Rosam Osmani, dia mungkin dia pakai Rosam Imla'i atau Qiyasi, Rosam yang mudah disebut oleh orang Arab.
Dia tak macam Rostam Osmani ni. Rostam Osmani ni mungkin dia ada kaedah yang lain yang menyebabkan kadang-kadang orang Arab sendiri susah nak baca. Okey. Kebanyakan Al-Quran yang dicetak oleh syarikat dari Pakistan dan juga India tidak memakai kaedah-kaedah dan juga tanda-tanda bacaan Mushaf Rostam Osmani secara lengkap. Maka ia menimbulkan kesamaran dan kekeliruan serta berlaku beberapa kesilapan bacaan pada perkataan-perkataan tertentu. Untuk mengelakkan kesamaran dan kekeliruan serta kesilapan, maka ketika membaca Al-Quran menggunakan Rostam Osmani telah menjadi salah satu rukun yang penting daripada rukun-rukun pembaca Al-Quran. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita di Malaysia ni memang biasalah jumpa, tapi kalau dekat negara sebagai contohnya disebutkan dalam kitab ini, negara Pakistan dan juga India, mereka-mereka yang berpegang pada mazhab Hanafi dan sebagainya, mereka ini biasa didedahkan dengan Quran yang bukan Rostam Osmani. Dan kita sendiri pun tuan-tuan, baru-baru ni je pun kita pakai Rostam Osmani. Sebelum daripada ini, zaman bapak kita, tok kita, moyang kita, dia pakai Quran yang bukan Rostam Osmani. Contohnya, saya rasa Masjid Badayu ni mungkinlah tak ada sebab kita masjid baru. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke masjid kampung, Masjid Parit, pergi ke Masjid Lambor, Masjid Bota, tuan-tuan akan dapati dalam rak Quran dema pasti akan ada senaskah dua Quran yang bukan Rostam Osmani, iaitu Quran Majid ditulis. Quran Majid. Mim Jin Ya Dal Majid. Kalau tuan-tuan buka Rostam Majid itu, Quran Majid itu, gaya penulisannya sangat berbeza dengan Rostam Osmani. Tak sama, bentuknya tak sama. Mungkin hot dah lain. Yang keduanya pula, baris, gaya tulisan baris pun berbeza. Sebab itu, kalau kita lihat orang-orang yang lama, veteran daripada kita ni, yang umur 90, 80 ke atas ni, kalau berusia lagi, kalau kita tunjukkan demo Quran antara Rostam Osmani dengan Rostam Majid ini, agak mereka gemari membaca Rostam Majid daripada Rostam Osmani. Sebab mereka rasa susah sikit lah. Sebab Rostam Osmani ni dia baru lagi datang ke negara kita ni. Dia baru lagi diperkenalkan. Sebenarnya benda tu dah lama ada, tetapi dia baru sampai ke negara kita. Sebelum ini, kita ini didedahkan dengan Rostam Majid. Kalau tak percaya, tuan-tuan tengok dalam buku Iqra' sendiri. Tuan-tuan ada anak, ada cucu, cuba tengok Quran Iqra' dema. Kalau dia membaca Iqra', Quran Iqra' tu sendiri pun ada dua edisi cetakan. Satu cetakan yang berkaitan dengan Rostam Osmani, satu lagi cetakan yang bukan Rostam Osmani. Contohnya, kalau tuan-tuan tengok pergi ke tempat-tempat yang jual Iqra', ada Iqra' yang warnanya, bukunya, kulitnya warna pink, merah jambu. Ada Iqra' yang buku Iqra'nya, kulit bukunya warna hitam. Beza antara dua warna ni ialah yang pink ni edisi terkini, yang mana gaya penulisannya mengikut Rostam Osmani. Tetapi kalau tuan-tuan tengok buku Iqra' yang kulit bukunya warna hitam tu, dia menggunakan gaya penulisan yang bukan Rostam Osmani. Sebab itu kalau saya bahasa di sekolah, saya selalu menggalakkan murid-murid saya untuk membawa buku edisi baru. Maknanya jangan bawa Iqra' yang lama. Sebab satunya, kita mungkinlah tahu macam gaya bacaan tu, tapi murid-murid takut nanti bila dia baca Iqra', belajar dengan kita asasi Quran ini menggunakan buku Iqra' lama, maknanya guna gaya penulisan lama. Tiba-tiba bila Quran baru, maknya bagi Quran yang cantik, Quran yang hari ni lah, Quran Rostam Osmani, dah tak boleh baca. Sebab apa? Gaya tulisan tu berbeza. Gitu. Sebab saya tengok selalu macam tu. Bila orang yang bila awal, contoh murid-murid saya, kalau dibaca daripada mula dia belajar pakai Iqra' yang lama, bila masuk Quran dia terkejut sikit. Dia banyak benda dia rasa macam pasal apa bacaan gitu, sebelum ni tak ada pun. Macam tu. Tapi kalau pakai Rostam Osmani ni, kalau dia mula daripada awal Rostam Osmani, maka tak susahlah dia nak jumpa balik bacaan yang sebetulnya. Boleh dikatakan Al-Quran Rostam Imla'i ini telah digunakan sejak lama lagi di negara-negara rantau Nusantara. Sekalipun kebelakangan ini terdapat para ustaz yang mengajar Al-Quran, dan umat Islam sememangnya telah menggunakan Rostam Osmani sama ada ia dibaca, dihafaz atau diajar kepada mana-mana pelajar. Tetapi boleh dikatakan masih ramai di antara mereka ini belum benar-benar mengambil berat untuk mengetahui akan fungsi tanda-tanda bacaannya. Maka sedikit sebanyak masalah telah timbul.
Itu masalahnya yang saya kata tadi. Kita Rosak Osmani ni dia baru lagi sampai, tetapi Rosak Osmani ini telah ada lama. Ia telah lama dikeluarkan, sebab ia bermula pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Daripada sahabat dulu dah ada dah. Cumanya gaya penulisan itu dia tak sampai lagi ke negara kita, baru kejap-kejap ini je. Sekian lama kita ini didedahkan dengan Quran penulisan lama, maka bila kita nak masuk yang baru susah sikit. Sebab kita mungkin tak faham gaya fungsi tanda-tanda bacaan yang terdapat dalam Quran Rosak Osmani. Sebagai contoh, fungsi tanda bacaan baris tanwin, terutama yang menunjukkan hukum-hukum tajwid dalam Rosak Osmani, didapati amat berbeza dengan Al-Quran yang bukan Rosak Osmani. Bagi penulisan setengah kalimah, didapati ada tanda bacaan yang telah dihazafkan atau ditiadakan. Ada yang digantikan dengan alamat tertentu, dan beberapa tanda bacaan lagi yang perlu dipelajari supaya dapat dibaca menurut yang dihendaki. Semua ini akan menimbulkan kesulitan dan menyusahkan orang Islam yang tidak biasa membaca Al-Quran menurut kaedah Rosak Osmani. Dia tajuk ini dia bukan nak kritik Rosak Osmani. Tuan-tuan jangan baca kitab ni kata, kitab ni tak bagi kita baca Rosak Osmani, kita pakai beli Quran Majid, pergi promote beli Quran Majid. Jangan kau itu. Dia bukan nak khabar yang Rosak Osmani itu tak bagus. Tadi nak bagi tahu kita Rosak Osmani ni dia ada kaedah yang tersendiri, menyebabkan kadang-kadang orang yang tak menguasai kaedah itu, maka bila nak baca dia susah. Sebab dah tak biasa dengan kaedah yang digunakan. Sebagai contohnya, yang dikatakan gaya penulisan Rosak Osmani ini berbeza dengan Quran yang bukan Rosak Osmani, dari segi baris pun dah nampak beza. Sebagai contohnya, sebelum ni saya pernah cerita pada tuan-tuan, kalau dalam Rosak Osmani, kalau contohnya baris tanwin itu ialah baris 2 di atas, 2 di bawah, dan 2 di depan. Ini gaya penulisan Rosak Osmani, ada dalam Quran Rosak Osmani. Tanwin pada Quran yang bukan Rosak Osmani agak berbeza sedikit penulisan dari segi tanwinnya, iaitu bagaimana mereka menulis tanwin itu adalah dengan menyelarikan baris tanwin itu pada semua jenis bacaan yang terdapat huruf bertanwin, dan juga tanwin bagi dua depannya bentuk begini. Dua begini ada juga ni. Tu. Ni bezanya. Kalau dalam Rosak Osmani, ini Osmani lah. Okey, ini Osmani. Dia ada yang Osmani dia ada 2 jenis tanwin. Satu tanwin yang selari, satu yang tak selari. Dia selari, dia sama duduk, dan ada yang tak selari, seorang ke atas, seorang ke bawah. Dan ada yang bentuk 99, 2 waw, dan ada bentuk yang macam 69. Tetapi pada Quran yang bukan Rosak Osmani, Quran Majid sebagai contohnya, dia bubuh tanda semua sama pada bacaan yang bertanwin, iaitu dia bagi baris selari pada huruf yang bertanwin, selari pada baris 2 di atas, selari pada 2 di bawah, dan bentuk 2 di depan dia ialah seperti 69 begini. Dia bentuk begini. Dia bentuk nampak sebiji 6 dengan waw tu. Tu dia nampak sebiji. Kalau macam Rosak Osmani dia ada 2 dah. Dia berdua bentuk. Tanda mati pun macam tu juga. Kalau tanda mati dalam Rosak Osmani, dia bentuk macam kepala C terbalik tu, macam kepala C yang terbalik. Okey. Tapi kalau rosam selain Rosak Osmani, dia bila nampak huruf mati dia bubuh semua bulat. Dibubuh semua tanda bulat. Bulat tu maknanya mati. Dalam Rosak Osmani, tanda mati sesuatu huruf itu adalah dibubuh tanda seperti C yang terbalik. Kalau tanda bulat ada juga dalam Rosak Osmani, ada juga bulat. Tapi bulat yang dimasukkan dalam Rosak Osmani itu bukan menunjukkan bulat baris mati, bukan. Dia nak bagi tahu huruf itu dihazafkan dalam bacaan. Itu maksud hazaf, huruf yang dibuang pada bacaan. Nampak? Rosak Osmani ni tulisannya ada, tapi tak payah baca. Macam tu pula dalam Rosak Majid, Quran yang sebelum ini, ditulis semua sama. Maka orang akan faham, benda ni dibaca, benda ni kena baca ni. Dia pun baca, sedangkan benda tu salah bila baca.
Sebab dalam Quran Majid, Quran Rosam Osmani, tanda bulat ini dia bukan menunjukkan sesuatu huruf itu mati, tetapi dia nak tunjukkan kepada kita huruf itu hanya ada pada tulisan dia, tetapi tak perlu dibaca dalam mulut kita. Tak perlu. Itulah beza antara baris Rosam Osmani dengan baris pada Quran yang selain daripada Rosam Osmani. Begitu tuan-tuan. Berikut dia beri contoh perbandingan ayat Al-Quran Rosam Osmani dengan Rosam Imla'i dari Suratul Baqarah ayat 225 ayat kursi. Tuan-tuan kalau ada kitab, tuan-tuan tengok muka surat 98 ini, ayat kursi itu, tuan-tuan tengok yang atas itu dibagi petikan gaya penulisan Rosam Osmani, kemudian di bawahnya gaya penulisan yang bukan Rosam Osmani, iaitu Rosam Imla'i ini. Tuan-tuan nak dapat tengok kan beza dia punya tulisan. Khat dah beza dah. Khat dah tentu berbeza. Yang keduanya gaya penulisan barisnya beza. Baris dua di depannya semuanya bentuk 69 tu. Tetapi kalau dekat Rosam Osmani ada yang bentuk 99, dua waw tu, ada bentuk yang 69. Itu mesti ada dalam Rosam Osmani. Dia ada dua sekali. Tapi dalam Rosam bukan Rosam Osmani, dia tak ada macam tu. Dia semua sama aja. Sebab itu sebenarnya tuan-tuan, walaupun kaedah Rosam Osmani ini kalau kita tengok, kaedahnya banyak, 6 kaedah. Payahnya, banyak nak kena ingat. Tuan-tuan tak perlu ingat kaedah ini. Tak perlu ingat. Cuma tuan-tuan hanya perlu kenal tanda bacaan dia saja. Tanda ini apa? Sebenarnya saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rosam Osmani hari ini merupakan Quran yang sangat relevan dan elok kita pakai. Dan ianya tulisannya pun sangat membantu kepada orang-orang yang tidak menguasai bacaan Quran bertajwid. Dia sangat membantu. Sebab kalau tuan-tuan baca pakai Quran Rosam yang selain daripada Rosam Osmani, tuan-tuan mesti menguasai Al-Quran tajwid itu. Tuan-tuan kena menguasai ilmu tajwid. Maknanya tuan-tuan kalau tak reti ilmu tajwid, hentikanlah baca Quran pakai Quran lama ni. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tak tahu kaedah tajwid secara kuat, secara mahir, maka bila tuan-tuan baca Quran yang selain Rosam Osmani, tuan-tuan mungkin akan melakukan kesilapan pada bacaan. Begitu. Kalau tuan-tuan menguasai tak apa. Tuan-tuan ni katakanlah dah belajar tajwid dekat sini, kira dah mahir dah. Kira tuan-tuan ni boleh balik kampung ngajar ke orang kampung pula ajar tajwid. Katakanlah contoh. Manalah tahu tuan-tuan ni rezeki kan. Duduk betapa dekat sini setiap hari Jumaat ngaji dengan saya. Setiap hari Jumaat jumpa Ustaz Ammar dengan ngaji tajwid. Dah 2 tahun habis khatam Quran kitab tajwid ni, udah pandai tajwid. Bacaan pun udah macam kori bacanya. Tuan-tuan pun ada niat nak balik ke kampung halaman. Nak panggil balik sahabat-sahabat dekat kampung tu, jom koma ayah ngajar tajwid. Pasal dah belajar kat sini, ajar balik sebarkan ilmu. Kalau tuan-tuan dah pandai, dah boleh sampai tahap itu, dah kiranya dah pandai betul lah kuasai ilmu tajwid ini, tuan-tuan masa tu nak baca Quran Majid balik, silakan. Nak buka, nak try baca pakai Quran Majid, silakan. Sebab mungkin tuan-tuan dah tahu kaedah Majid ini, tajwidnya bunyi macam mana. Tapi kalau kata kita ni, susah sikit lah. Kalau susah sikit, baik pakai Quran Rosam Osmani. Sebab dia membantu. Sebab saya sendiri pun tuan-tuan, kalau bagi Quran Majid ni, saya sendiri berat. Tak boleh buat. Sebab apa? Dia ada kaedah yang kita rasa macam benda ni aku baca salah. Kita jadi baca salah pula, saya sendiri. Contoh macam saya kata tu, ada ayat yang kita nampak tulisannya ada tapi tak payah baca. Contoh, tuan-tuan baca tak dalam bacaan doa iftitah kita? Kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita baca gitu kan? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau ikutkan kita baca biasa, kalau kita dengar lah, saya rasa tuan-tuan mesti sama macam tu. Kita akan baca dalam doa iftitah kita, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita akan baca wa ana minal muslimin. Tapi sebenarnya bila tuan-tuan buka juzuk 7 itu, tuan-tuan akan jumpa ayat itu. Sebenarnya bacaan iftitah itu adalah diambil daripada ayat Quran itu. Diambil daripada bacaan surah
Al-An'am itu, juzuk ke-7 itu, kalau tak silap saya. Jadi kalau tuan-tuan tengok ayat itu, ditulis ana, perkataan ana. Dia tulis ana, wa ana, wa ana. Atas alif ada bulat dalam Rasam Osmani kita. Okey? Kalau kita pakai Quran Majid, dia tak bubuh tanda ni. Dia bubuh juga tanda ni. Maknanya dia nak ngabarkan alif tu mati. Kan? Alif tu mati. Jadi kalau kita biasa pakai Quran Majid, maka orang akan baca la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Dia akan baca ana 2 harakat. Dia akan baca na 2 harakat. Sebab dia tengok alif ini mengikut kaedah Rasam Majid, alif itu mati. Bila mati, kenalah panjang 2 harakat, sebab ini mat. Kalau ikut kaedah yang kita baca pakai Quran Majid lah, bukan Rasam Osmani. Wa ana minal muslimin. Tapi sebenarnya dalam Rasam Osmani ada juga alifnya dibubuh tanda bulat. Tetapi yang dimaksudkan dalam Rasam Osmani, alif bulat itu dia bukan suruh kita panjang. Dia tak bagi kita panjang. Dia bukan suruh kita baca la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Dia tak suruh baca ana 2 harakat. Tetapi alif ini dibubuh bulat kerana dia suruh kita alif ini tak payah dibaca. Maknanya na ini sudah tidak boleh dipanjangkan bacaannya. Macam mana bunyinya? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Wa ana minal. Maknanya na dah tak jadi panjang sebab atasnya ada alif bulat ni. Itulah perbezaan kaedahnya. Kalau tuan-tuan ini, macam saya kata tadi, dah menguasai ilmu tajwid, dah tahu dah kaedah bacaan ini, tak boleh panjang. Tuan-tuan nak buka juga Quran Majid, silakan. Tapi kalau tuan-tuan risau, takut-takut kita melakukan kesilapan, sebaiknya guna pakai Quran Rasam Osmani. Sebab Rasam Osmani tu tuan-tuan, dia bantu kita. Dia dah kabur siap-siap dah. Kalau baris tu tak selari, baris tanwin tak selari, bagi dengung. Kalau baris tanwin tu selari, tak payah dengung. Kalau nampak 69, tak payah dengung. Nampak 99, dengung. Dia kabur gitu. Nun mati pula, dia tak baginya tanda mati. Ada nun mati yang tanda mati. Contoh, tuan-tuan akan lihat dekat Rasam Osmani, ada min yang ada tanda mati, ada min yang tak ada tanda mati. 2 benda yang berbeza ini. Hakikatnya kalau kita tanya, ini mim bari bawah, ini mim bari bawah. Ini nun ada tanda mati, ini nun mati juga. Cuma yang beza antara kedua ini ada bentuk bacaan tersendiri. Yang mana min bari bawah yang selepas ada nun yang bari mati, ini menunjukkan nun mati itu tidak payah didengungkan. Hanya dibaca secara jelas. Dan nun mati yang tidak berbaris, tak ada baris mati, itu menunjukkan nun mati yang mesti dibaca dengan dengung. Itulah perbezaan yang ada dalam penulisan Rasam Osmani, yang mana ianya membantu kita dalam membaca Quran secara betul. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tutup majlis pengajian kita dengan baca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.